Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam MG Flash 12 Mac bersama saya, Khalis Kadir. MG Flash dimulakan dengan perkembangan pilihan raya negeri PRN Johor ke-15. Balai Raya Pulau Besar menjadi pusat mengundi paling awal ditutup iaitu pada jam 11 pagi, 3 jam selepas ia dibuka. Ia disusuli Sekolah Kebangsaan SK Pulau Pemanggil jam 1 tengah hari. Kedua-dua pusat pengundian berkenaan berada di perairan Mersing. Sebelum ini, seperti yang diwartakan, mana-mana pusat mengundi yang mempunyai satu atau dua saluran akan ditutup lebih awal. Dalam perkembangan berasingan, sehingga jam 12.30 hari tadi, peratusan keluar mengundi masih rendah iaitu 29%. Ia meningkat sedikit berbanding 22% seperti yang dicatatkan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR pada pukul 11 pagi tadi. Pada PRN Johor ke-15, seramai 2.53 juta pengundi layak memilih 56 ahli Dewan Undangan Negeri Adun Baharu di kawasan masing-masing. Calon bagi pilihan raya negeri PRN Johor daripada Perikatan Nasional PN bagi kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Bukit Permai, Tosrin Jarvanti, tidak pernah berkecil hati biarpun sering digelar calon tua. Sebaliknya, pemilik susut tubuh yang kini berusia 72 tahun menganggapnya pembakar semangat untuk terus bersaing dengan calon lebih muda. Saya tak pernah merasa ambil hati dengan orang panggil saya calon tua, veteran dan sebagainya. Dan ini sebenarnya menambahkan semangat bagi saya. Dan insya-Allah dengan semangat tua inilah saya mampu lagi untuk berdaya saing dengan calon-calon yang lebih muda, jauh lebih muda daripada saya insya-Allah. Reaksi berkenaan diberikan Tosrin ketika ditemui di pusat mengundi Sekolah Kebangsaan Sinar Bahagia di Kulai pagi tadi. Pada PRN kali ini, kerusi Dun Bukit Permai melibatkan pertembungan 4 penjuru, melibatkan calon Barisan Nasional BN, Muda, Pejuang dan Perikatan Nasional PN. Baik, kita ke berita seterusnya. Percubaan tokan dadah mengedar pil kuda dan syabu yang dibawa masuk dari Kelantan hanya bertahan 2 bulan selepas diberkas polis ketika Rabu lalu. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Negeri, Superintenden Zulkifli Rashid berkata, suspek berusia 33 tahun ditahan di tepi jalan berhampiran Taman Merdeka, Batu Berendam pada jam 6.30 petang. Menurutnya, ketika itu dia dipercayai dalam perjalanan mengedar dadah kerana bersamanya turut dijumpai 120.54 gram dadah syabu dan 20 biji pil kuda dalam seluar dan beg silang. Hasil siasatan lanjut, polis kemudian menyerbu pula rumahnya. Superintenden Zulkifli berkata, ia menjadikan keseluruhan rampasan syabu seberat 894.5 gram syabu, manakala pil kuda 1,670 biji. Bagaimanapun, hasil ujian saringan air kencing terhadap suspek mendapati dia negatif. Lelaki berkenaan kini direman 7 hari bermula 10 Mac untuk membantu siasatan dan tindakan lanjut diambil mengikut Seksyen 4 ADB Kurungan Perlucut Hakan Harta 1988 yang mana polis turut menyita 2 motosikalnya. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya ADB 1952 yang memperuntukkan hukuman mati mandatori. Sementara itu, di Kampung Seri Ceding, Hulu Langat, seorang lelaki sanggup membunuh adik kembarnya kerana berebut syabu. Ketua Polis Daerah Kuala Langat, Superintenden Ahmad Ridwan Muhammad Nor berkata, siasatan awal mendapati kejadian dipercayai berlaku kira-kira jam 4.30 petang Jumaat selepas dua beradik itu bertengkar. Menurutnya, pertengkaran itu telah membawa kepada pergaduhan sebelum salah seorang daripada mereka, iaitu abang, telah menikam adik kembarnya di bahagian dada menggunakan sebilah pisau. Majikan mangsa yang tiba selepas dihubungi mendapati mangsa berada dalam keadaan terbaring di tepi jalan dengan berlumuran darah dan tidak sedarkan diri. Dia kemudian dikejarkan ke Hospital Banting sebelum disahkan meninggal dunia ketika dalam perjalanan. Beliau berkata siasatan di lokasi kejadian telah menemui senjata yang dipercayai digunakan suspek dalam kejadian itu. Katanya suspek kemudian telah ditahan polis pada jam 10.45 malam pada hari kejadian di pekarangan Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kuala Langat selepas dibawa oleh majikan mangsa.
Polis sedang mencari seorang pemandu lori berusia 30 tahun selepas rakaman dia memukul anak tirinya tular di media sosial. Timbalan Ketua Polis Daerah Shah Alam, Superintenden Ramsey Anak Embul mengesahkan pihaknya telah menerima laporan kejadian daripada ibu mangsa. Katanya usaha kini dilakukan untuk mengesan suspek. Dalam rakaman berkenaan, wanita berusia 25 tahun itu mendakwa anak lelakinya dipukul lelaki yang dinikahinya sebulan lalu. Hasil penelitian video yang tular itu, suspek didapati memarahi mangsa dan menampar serta memulas kedua-dua tangan mangsa. Wanita itu dilihat mempertahankan anaknya daripada terus dipukul oleh suspek dengan memeluk mangsa. 7 negeri mencatatkan penggunaan katil unit rawatan rapi ICU untuk pesakit COVID-19 melebihi 50% setakat semalam. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, Kelantan berada pada kedudukan teratas di mana 75% daripada 48 katil yang diperuntukkan kini digunakan. Menerusi kenyataan yang dikeluarkan, beliau memberitahu Johor berada pada kedudukan kedua yang mencatatkan penggunaan 68%. Ia disusuli Putrajaya 67%, Kuala Lumpur 58%, Selangor 57%, Pulau Pinang 51% dan Melaka 50%. Bagi katil bukan ICU pula, sebanyak 12 negeri melaporkan penggunaan melebihi 50%, iaitu Putrajaya 112%, Selangor 111%, Kuala Lumpur 98%, Perlis 93%, Perak 89%, Terengganu 88%, Melaka 80%, Sarawak 77%, Kelantan 73%, Johor 63%, Pahang dan Pulau Pinang 58%. Sehingga semalam, hanya satu negeri iaitu Melaka menunjukkan peratusan pengisian pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 berisiko rendah PKRC melebihi 50%, iaitu pada kadar 54%. Dengan itu, sekian dahulu MG Flash buat masa ini. Terus setia bersama kami untuk mengikuti perkembangan terkini dari semasa ke semasa di platform media sosial Malaysia Gazette, di Facebook, Twitter, Instagram dan YouTube atau melalui portal di www.malaysiagazette.com. Assalamualaikum dan salam hormat.